Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya." Hadis riwayat At-Tabarani. Mengenai anak-anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Surah Al-Baqarah ayat 220. Rasulullah SAW juga bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang menanggung makan minum seorang anak yatim muslim sehingga cukup keperluannya, maka wajib baginya syurga. Hadis riwayat At-Tabarani. Biskita boleh membuat sumbangan derma dengan menaip SMS berikut dan menghantarnya kepada 38111. Perlu diingat, matlamat kita ialah untuk mengekalkan apa yang ada pada masa ini, supaya ia dapat dinikmati oleh generasi kita silih berganti. Ini adalah satu azam yang mulia, terutama ketika menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Kita adalah diperlukan untuk meningkatkan iltizam, membangun dan membina diri. Tidak ada yang lebih mustahak dari mengekalkan daya tahan bagi jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dengku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar yang ke-69 tahun. Langkah dan persiapan ke arah meningkatkan lagi pencapaian para pelajar sekolah Arab dalam peperiksaan sedang diusahakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah
kepada Tuan Yang Terutama U Tin Cho, Presiden Republik Kesatuan Myanmar, dan Puan Yang Terutama Do Aung San Suu Kyi, Konsuler Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar, dan kerajaan serta juga rakyat Republik Kesatuan Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar yang ke-69 tahun. Dalam titah perutusan kepada Tuan Yang Terutama U Tin Cho, Presiden Republik Kesatuan Myanmar, baginda menzahirkan penghargaan di atas persahabatan yang erat dan kerjasama yang rapat di antara kedua-dua negara dan rakyat, dan berharap dapat berpeluang meningkatkan lagi persahabatan dan kerjasama tersebut di tahun mendatang. Sementara itu, dalam titah perutusan kepada Puan Yang Terutama Do Aung San Suu Kyi, Konsuler Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar, baginda berharap akan dapat terus meningkatkan persahabatan yang telah sekian lama terjalin dan kerjasama yang telah dinikmati oleh kedua-dua negara dan rakyat masing-masing, sama ada di peringkat dua hala mahupun sebagai rakan kongsi serantau dalam ASEAN, terutamanya dalam memelihara perpaduan sempena ASEAN memperingati ulang tahun ke-50 tahun ini. Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah dan ucap selamat pada Presiden Republik Kesatuan Myanmar dan Konsuler Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar, dan berharap semoga Republik Kesatuan Myanmar dan rakyatnya akan menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Pelan perkembangan Sekolah Arab Blyth bagi tahun ini dihuraikan semasa lawatan kerja Menteri Hal Ehwal Agama ke daerah Blyth. Menyusul selepas ini laporan lawatan kerja itu. Menzahirkan keprihatinan dan sokongan Kementerian Hal Ehwal Agama atas usaha-usaha Jabatan Pengajian Islam dan pimpinan sekolah-sekolah Arab di negara ini merupakan matlamat siri lawatan kerja Menteri Hal Ehwal Agama ke sekolah-sekolah Arab di daerah-daerah. Usaha-usaha tersebut merangkumi semua persiapan, penilaian, strategi dan sasaran pihak persediaan Arab ke arah mengekalkan dan meningkatkan lagi kualiti rekod pencapaian cemerlang sekolah dalam peperiksaan, khasnya peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR. Pagi tadi, Menteri Hal Ehwal Agama berada di Sekolah Arab Blyth. Semasa lawatan ke sekolah berkenaan, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman dan rombongan menyaksikan kaedah pengajaran dan program-program dilaksanakan oleh pihak sekolah. Juga ditinjau ialah pembelajaran secara kreatif dan imajinasi dalam menyelesaikan soalan matematik yang berunsurkan aplikasi, kuis dan uji cuba secara berkelompok dalam pembelajaran sains dan kaedah pembinaan ayat bahasa Arab. Ahli-ahli rombongan termasuk Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dalam perjumpaan bersama para pegawai pentadbir Jabatan Pengajian Islam dan tenaga pengajar persediaan Arab, Yang Berhormat Pihin mendengar taklimat berkisar mengenai pelan perkembangan Sekolah Arab Blyth bagi tahun 2017. Taklimat disampaikan oleh guru besar sekolah berkenaan. Sekolah Arab Blyth tahun ini mempunyai keramaian pelajar 199 orang, merangkumi 96 pelajar lelaki dan 103 pelajar perempuan. Pencapaian keputusan peperiksaan PSR yang mendapat pangkat A hingga C bagi para pelajar Sekolah Persediaan Arab tahun 2016 di seluruh negara adalah sebanyak 97%, dan tahun ini Jabatan Pengajian Islam menyasarkan peningkatan 100%. Ke arah itu, jabatan berkenaan berhasrat merancang persiapan dan inisiatif untuk merealisasikan sasaran tersebut. Lawatan Menteri Hal Ehwal Agama ke Sekolah Arab Blyth pagi tadi dilihat lebih menyuntik sokongan ke atas usaha-usaha berkenaan. Permulaan anaknya memulakan sesi persekolahan ini. Jadi kami rasakan ini adalah antara tanda keprihatinan, sokongan, dokongan daripada Yang Berhormat Pihin, iaitu kepimpinan tertinggi di kementerian bagi
melihat kemajuan pendidikan agama tu khususnya di persekolahan Arab dah, yang mana ini juga kami melihat sebagai sokongan yang berhormat bihin untuk melihat pencapaian pelajar dalam peperiksaan sama ada PSR ke, O-level ke ataupun SPU dan sebagainya bagi mata-mata pelajaran Arab itu akan lebih meningkat. Lebih-lebih lagi tahun ini semua sekolah-sekolah Arab yang menduduki PSR kami target pada tahun ini yang mendapat A to C target di sekolah-sekolah Arab adalah 100%. Berbanding tahun lepas semua cuma 97, yang mana alhamdulillah dapat dicapai 97% yang mendapat A to C, dan mudah-mudahan tahun ini 100% A to C itu dapat dicapai, dan insyaAllah persiapan-persiapan inisiatif-inisiatif untuk merealisasikan target itu masa ini sedang diusahakan. Manakala Guru Besar Persediaan Arab Blight berkata kurikulum akademik pelajar-pelajar sekolah Arab bukan sekadar mendidik hal ehwal agama, malahan turut melengkapkan mereka dalam bidang keilmuan sains dengan sasaran memenuhi pasaran kerjaya dalam pelbagai jurusan. Tujuan dengan kami untuk yang bukan saja cemerlang daripada daripada akli ataupun daripada duniawi, malahkan juga cemerlang daripada ukhrawi nanti. Itu yang matlamat utamalah. Memang amal sains ini memang sudah ada wujud ketika mana kami mula menggunakan bangunan ini pada tahun 2013. Jadi penambahannya setiap tahun kepada keperluan-keperluan penggunaan untuk penuntut-penuntut yang menggunakan lahan, terutama bagi yang peringkat menengah yang masih yang menggunakan eksperimen dan sebagainya. Jadi alat-alat itu memang diberikan daripada Jabatan Pengajian Islam sendiri. Bahan-bahan yang kami gunakanlah untuk guru-guru itu mengajar. Alhamdulillah, sekolah harapan ini keistimewaannya tersendirilah, di mana anak-anak sekolah daripada lulusan sekolah harapan ini sendiri pun kebanyakannya yang berjaya dalam apabila setelah menamatkan itu bukan tertumpu setakat kepada bidang keagamaan semata-mata, tapi lebih lagi melarat macam mungkin bagi orang anak sekolah harapan ini akan mampu menjadi seorang juruterbang dan sebagainya, tapi memang ada sudah di kalangan bekas-bekas penuntut sekolah harapan ini yang telah menjurus kepada sebagai luar daripada yang sebenarnya yang sekolah harapan ini. Alhamdulillah lah. Kerjasama ibu bapa dan penjaga bagi memantau dan memastikan anak-anak sentiasa hadir ke sekolah tepat pada waktu adalah penting. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti laporannya seketika nanti. Jarang pulang jua aku memakai, tapi masih jua membayar bulanan tu. Kalau boleh, ikut mileage kereta tu lah, lagi baik. Kereta besar, tapi bayaran murah, lagi pisai. Hello, siok tu. Kalau habis deposit tadi dibelikan, dapat duit tu kegunaan lain gerang. Kalau tak ada orang mengambil kereta tu, alangkah baiknya kan untuk disabis siok jua. Membayar berQR tu bari malas. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienna with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienna. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad.
100% dibuat dari daun teh asli. Bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Kunjungilah kedai-kedai dan sertai Pouka Bonanza hari ini. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Share, stay connected, and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. Kehadiran para pelajar setiap hari ke sekolah adalah penting agar tidak tercicir dan ketinggalan dalam sesi pembelajaran. Ini termasuklah ketepatan waktu hadir serta tidak lewat datang ke sekolah dan seterusnya menghadirkan kelas-kelas tambahan jika diperlukan. Peringatan tersebut dibuat oleh pemangku pengetua Maktab Sains Paduka Seri Bengawan Sultan semasa pelajar tahun 7 bagi tahun ini mendaftar masuk petang tadi. Abang Haji Ismail bin Haji Zainal juga meminta kerjasama ibu bapa dan penjaga bagi memantau dan memastikan anak-anak mereka sentiasa hadir ke sekolah tepat pada waktu setiap hari. Jika peratus kehadiran didapati kurang dari 85%, jelasnya ia akan menyebabkan pelajar berkenaan mengulang sekali lagi pada sesi akademik tahun berikutnya. Seramai 315 orang pelajar baru tahun 7 mengikuti orientasi selama 3 hari bermula esok. Mereka disaran supaya gigih berusaha, bersikap inovatif dan kreatif dan mengamalkan nilai-nilai murni demi untuk mengejar kecemerlangan dalam pendidikan. Menjadi pelajar yang cemerlang, mendapat markah yang tinggi dan membuat ibu bapa bangga. Untuk menjadi pelajar yang terbaik dan bertekad untuk maju ke masa hadapan dan dapat lebih tinggi daripada yang dululah, membanggakan ibu bapa, keluarga-keluarga lah. My hope is to be a better student in the future. I want to make proud of my family. Melangkah ke peringkat sekolah menengah merupakan satu pengalaman baru yang dinanti-nantikan oleh 135 pelajar baru Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar setelah kira-kira 6 tahun berada di bangku sekolah rendah. Mereka mula mendaftar hari ini bagi memasuki sesi pembelajaran tahun 7 di sekolah berkenaan, satu-satunya sekolah menengah di daerah Temburong. Sebelum pendaftaran, para penuntut dan ibu bapa terlebih dahulu diberikan taklimat ringkas mengenai pembelajaran menengah tahun 7 dan seterusnya ikrar lafaz penuntut. Sementara sesi suai kenal akan bermula esok. Dengan azam yang kuat, pelajar-pelajar baru ini mengharapkan peralihan dari sekolah rendah ke peringkat menengah ini akan lebih cemerlang setelah mengharungi penilaian sekolah rendah PSR tahun lalu. Ibu bapa pula melahirkan harapan agar anak-anak mereka akan terus mencapai kejayaan di masa depan. Perasaan saya sangat gembira kerana habis belajar di Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar Temburong dan belajar di sekolah menengah. Harapan saya akan lebih berjaya di Sekolah Menengah Sultan Hassan, insya-Allah. Rasa Dato' sangat gembira. Indah disangka-sangka juga apa yang dihajat itu rupanya jadi kesampaian je lah. Jadi Alhamdulillah, kira anak yang sulung pun orang itu harapan dari Indong
ia berjaya sudah melangkah ke sekolah menengah ni. Harapanku anakku yang sulung ni akan berjaya ke masa hadapan, memandangkan ia bermasuk. Terpaksalah kata ni bimbing awal ni macam mana caranya untuk hidup dia berdikari di sekolah menengah daripadanya di sekolah rendah kan. Harapan kami yang paling besar biasalah semua indung bapa pun mengharapkan kan anaknya boleh cemerlang dalam pembelajarannya, dalam kehidupannya dan seterusnya. Pada tahun ini, para pelajar akan menjalani 3 penggal persekolahan yang kesemuanya mengandungi 202 hari. Cuti persekolahan yang juga dibahagikan pada 3 penggal berjumlah 73 hari. Penggal persekolahan pertama selama 51 hari yang bermula kemarin akan berakhir pada 16 Mac nanti. Sementara penggal persekolahan kedua selama 93 hari akan bermula dari 3 April sehingga 31 Ogos. 58 hari waktu persekolahan bagi penggal ketiga akan bermula 11 September dan berakhir 30 November. Sementara itu, 17 Mac menandakan bermulanya cuti penggal pertama persekolahan selama 17 hari. Sebelum cuti penggal kedua, para pelajar akan menjalani cuti khas bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri selama 17 hari bermula pada 16 Jun. Cuti penggal kedua pula akan bermula pada 3 September hingga 10 September iaitu sebanyak 8 hari. Manakala cuti persekolahan penggal ketiga selama 31 hari akan bermula pada 1 Disember. Sebagai menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai memperkasa kualiti guru untuk menjadikan mereka itu individu-individu pendidik yang berprestasi tinggi. Beberapa guru mengakui seorang guru hendaklah mempunyai pengalaman yang luas dan tahu perkembangan semasa serta memahami kehendak dan keperluan para pelajarnya. Mesti mengenal pasti apa keperluan penuntut kita ni tu, murid kita ni tu. Apa sebenarnya yang mereka, what makes learning interesting. So each and every day kita ni mesti persiapkan diri dengan ilmu yang lebih banyak tentang pengajaran, mempelbagaikan kaedah-kaedah tu. Di sampingan tu memantau keperluan dorang, sejauh mana dorang punya kefahaman. Yang paling penting dorang punya kefahaman itulah. Kerana dari kefahaman itu dorang dapat menguasai pelajaran itu. Dan di samping itu diterapkan nilai-nilai agama. Kalau kita ni tinggi-tinggi payah saja kan kalau belajar, tapi ada penerapan nilai itu kan ilmu ni untuk membentuk kualiti murid itu sendiri. Jadi selain daripada itu, sebagai guru mesti mempersiapkan juga diri itu dengan nilai-nilai, menunjukkan nilai-nilai yang murni supaya murid-murid itu sendiri dapat belajar dari sana. Hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas dalam segala bidang yang diceburilah. Dan juga ini menyahut cabaran ke bawah Duli dalam melahirkan individu yang berwawasan untuk mencapai matlamat dalam pendidikan negara. Dan juga seorang guru itu mestilah juga peka dalam segala pengetahuan yang terjadi dari semasa ke semasa lah, dalam membantu untuk memperluaskan lagi pengetahuan, memberi pengajaran kepada murid. Untuk meningkatkan kualiti dalam pengajaran itu, kami banyakkan berikan kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang yang kami ajar, dan kami pun macam sebagai guru juga perlu meningkatkan sendiri pengetahuan itu dengan mendedahkan dengan banyakkan membaca. Bagi memastikan keselamatan orang ramai sentiasa terjaga semasa beriadah atau berenang di kawasan-kawasan pantai di negara ini, beberapa langkah keselamatan dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kita kongsikan pesanan tentang keselamatan berenang semasa arus deras.
Usaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengurusan perniagaan serta memastikan para usahawan tempatan dilengkapi dengan kaedah serta idea-idea baru untuk diketengahkan terus dilaksanakan. Terbaru, program keusahawanan dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Lebih 50 pengusaha mewakili pelbagai syarikat menyertai program selama 2 minggu itu di bangunan reka bentuk dan teknologi Anggrek Desa. Merasmikan program Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, pemangku pengarah urusan Taib. Program di Taja Ande ini merupakan inisiatif bagi menyokong seruan kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Sepanjang program, para peserta akan mengikuti bengkel-bengkel perniagaan. Starting hari ini, pengisiannya adalah untuk coaching. Coaching maksudnya coaching in term of pelaksanaan business plan, business proposal, dorang punya financial literacy, dorang membuat dorang punya cash flow, business, everything. And then networking session and sharing with dorang punya pengalaman dengan semua peserta lah. When we look at this program, of course, the most important thing is the knowledge. Knowledge itu untuk dorang can start up dorang punya businesses. So again, first of all, when we look at it, rata-rata business di Brunei ini, alhamdulillah, okay. But then again, what we trying to achieve here is dorang punya knowledge in terms of dorang punya businesses. Program keusahawanan Taib ini juga memberi peluang untuk para usahawan menimba ilmu perniagaan di samping meningkatkan keyakinan diri. Bagi saya, program ini especially untuk company-company yang kecil, it will menolong in a sense macam mentoring, memahami apa the customers want, apa the kehendak customers. Dari segi sana, we take in segala, we don't use random data, tapi kita collect actual data. So dari sana we know apa the actual problem is. Pasal diorang ada mengajar macam mentoring apa tu, I think insyaAllah boleh meningkatkan dalam segi knowledge lah, determination, research yang paling penting, also training. Macam let's say sebelum buat macam perniagaan ni, saya banyak membuat training lah. Ikhlas dan juga pandai bertimbang rasa dengan pelanggan-pelanggan yang membuat usaha kita lah. Persaingan itu memang banyak. Lampu isyarat di kawasan Lebuh Raya Telisai Lumut dan persimpangan Jalan Telisai mula beroperasi hari ini. Menurut Jabatan Kerja Raya, lampu isyarat berkenaan bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan di jalan raya serta pengawalan peredaran lalu lintas yang lebih efisien di kawasan tersebut. Sehubungan itu, semua pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memandu dengan lebih berhati-hati di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Para pengguna jalan raya juga diingatkan agar sentiasa mengamalkan sikap bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Orang ramai dialu-alukan menyumbang kepada tabung amal mangsa kebakaran kampung Pandai Besi dan Lurung Dalam. Derma boleh dihulurkan melalui SMS Brunei Prihatin sehingga 31 Januari ini. Beramalah dengan menyumbang ke tabung amal mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi A dan Kampung Lurung Dalam bermula 17 Disember 2016 hingga 31 Januari 2017. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip BANTU diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung amal mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi A dan Kampung Lurung Dalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda akan mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Taala.
Bekalan elektrik di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan terganggu esok dan Sabtu ini. Kita ikuti maklumat mengenainya. Orang ramai yang ingin memahami dan mengetahui keadaan cuaca setiap hari bolehlah menggunakan aplikasi telefon bimbit Brunei WX yang diperkenalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang dijangka sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Cuaca pada malam ini hujan atau hujan berpetir terutama di beberapa kawasan pedalaman negara dan mungkin jejaskan kawasan pesisiran dan dekat pantai. Kadang laut berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.8 hingga 1.6 meter. Kadang laut adalah berbahaya kepada pengguna bot kecil. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Pagi esok pula cuaca sebahagian berawan dengan hujan di beberapa kawasan pesisiran dan dekat pantai. Kadang laut berombak sedikit sekitar 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Petang esok pula cuaca hujan berpetir terutama di beberapa kawasan pedalaman negara. Kadang laut berombak sedikit sekitar 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam. Wallahualam bisawab. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Dayangku Kamaliah Penyiaran Haji Kamarudin. Berita utama dunia malam ini. 6 banduan maut dan 158 lainnya melarikan diri selepas sekumpulan lelaki bersenjata menyerang sebuah penjara di selatan Filipina. Hampir 300 tan minyak tumpah akibat pertembungan dua buah kapal kontena berdekatan Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru, Malaysia. Lebih 100 suspek pemisah menyerbu sebuah penjara di selatan Filipina menyebabkan 158 banduan melarikan diri dalam apa yang dikatakan pegawai sebagai satu kejadian terbesar di penjara negara itu.
Jurucakap Biro Pengurusan Penjara Inspektor Kanan Xavier Solda berkata 6 banduan terbunuh dalam kejadian tembak-menembak dengan pasukan polis dan tentera, sementara 8 lagi berjaya ditangkap dan dikembalikan. Menurut Tuan Solda, lelaki-lelaki bersenjata berat meredahi hutan dan menyerang penjara daerah North Kota Batu di Kidapawan. Kidapawan yang terletak di wilayah Kota Batu berada kira-kira 930 km tenggara Manila. The attackers and then yung ating polis nag-respond din naman. Unfortunately, Ketua Polis tempat berkata penyerang disyaki daripada anggota Pejuang Kebebasan Bangsa Moro dan gerila yang berpecah daripada kumpulan Barisan Depan Moro yang menandatangani perjanjian damai bersama kerajaan. Penjara tersebut menempatkan 1,511 banduan termasuk anggota Bangsa Moro yang berdepan dakwaan pengeboman. Serangan adalah yang ketiga berlaku sejak tahun 2007. Right now, dalam perkembangan lain, kerajaan Brazil akan memindahkan ketua-ketua penjenayah ke penjara persekutuan lain selepas rusuhan berdarah mengorbankan 56 banduan. Menteri Kehakiman Alexander de Moraes berkata pihak berkuasa akan bertindak segera untuk mengenalpasti dan memindahkan ketua-ketua penjenayah keluar dari penjara yang penuh sesak di hutan terpencil di Amazonas yang mana rusuhan berlaku pada Isnin lalu. Rusuhan tersebut adalah yang terburuk sejak pemberontakan pada tahun 1992 di penjara Carandiru di Sao Paulo yang mengorbankan 111 banduan. Presídios que participaram desses homicídios identificados. Menurut Tuan Moraes, dengan menggunakan dana-dana persekutuan, ia akan membuka lebih banyak ruang di beberapa penjara yang penuh sesak di Amazonas. Polis juga sedang memburu lebih 100 banduan yang melarikan diri dari penjara dalam rusuhan yang berlangsung kira-kira 17 jam itu. Pihak berkuasa Amazonas akan memindahkan puluhan tahanan dari penjara lain ke penjara yang terbiar di Manaus untuk melindungi mereka daripada kumpulan saingan di tengah-tengah kebimbangan kejadian Isnin lalu boleh membawa kepada tindak balas. Aproximadamente mais 1.200 vagas para o sistema penitenciário. Briga entre facções desencadeou a rebelião, que é considerado segundo. Hampir 300 tan minyak tumpah di kawasan sempit yang memisahkan Singapura dan Malaysia selepas satu pertembungan di antara dua buah kapal kontainer. Insiden itu dinyatakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura, MPA. MPA dalam kenyataannya berkata tidak ada laporan mengenai kecederaan dan 12 pesawat anti pencemaran telah dihantar untuk membersihkan tumpahan minyak berukuran kecil. Menurutnya lalu lintas di Semenanjung Timur Johor dan operasi pelabuhan Singapura masih tidak terjejas dan menambah tumpahan tersebut telah dikawal di pinggir barat Pulau Ubin, Singapura. Menurut laporan, tumpahan adalah disebabkan oleh kerosakan tangki minyak dari kapal APL Denver milik sebuah syarikat Jerman selepas bertembung dengan kapal One HAI 301 milik sebuah syarikat Singapura dari Pelabuhan Pasir Gudang Johor lewat kemarin. Polis Turki menahan 27 orang sebagai sebahagian daripada siasatan serangan di sebuah kelab di Istanbul baru-baru ini. Mereka yang ditahan termasuk wanita dan kanak-kanak yang datang dari Kenya. Footage rakaman yang dikeluarkan memperlihatkan sebahagian tahanan dibawa keluar dari sebuah pangsapuri untuk menanti kenderaan. Anadolu kemarin melaporkan 14 orang telah ditahan berikutan serangan. Sementara laporan NTV menyatakan bahawa 2 warga asing ditahan di lapangan terbang utama Istanbul. Menteri Luar berkata Turki telah pun mendedahkan identiti lelaki bersenjata yang membunuh 39 orang dalam serangan pada tahun baru, namun penyerang tersebut masih bebas. Kumpulan IS dalam pada itu mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut dengan mengatakan ianya adalah balasan terhadap penglibatan tentera Turki di Syria.
Sementara itu, Parlimen Turki mengundi menyokong agar perintah darurat dilanjutkan selama 3 bulan yang berkuat kuasa 19 hari bulan ini. Perintah darurat yang dikenakan selepas rampasan kuasa yang gagal pada 15 Julai tahun lalu membolehkan kerajaan mengelak Parlimen dari menggubal undang-undang baru dan menghadkan atau menggantungkan hak dan kebebasan yang dipercayai perlu. Lanjutan perintah tersebut diambil ketika Turki menyaksikan beberapa serangan berdarah yang dilancarkan oleh pemisah IS atau pemerintah Kurdish dengan serangan terbaru berlaku pada Ahad lepas di mana 39 orang maut dalam serangan di sebuah kelab di Istanbul. Devam edeceğiz deniliyor. Biz de çok açık söylüyoruz. Hangi terör örgütü olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, motivasyonları ne olursa olsun, biz de 1917 Turki dan Rusia bekerjasama lebih rapat di Syria bukan saja di meja-meja rundingan, malahan juga dalam pertempuran. Kerjasama terbaru itu dapat dilihat dalam operasi ketenteraan yang dimulakan oleh Turki dan serangan udara Syria yang menyasarkan Bab as-Salameh, kubu kuat terakhir pengganas di utara Aleppo. Rusia menghantar jet-jet pejuang ke Bab al-Salameh sejak 30 Disember lalu bagi membantu Turki menyerang pengganas yang merupakan kali pertama Rusia menyertai pertempuran di kawasan berkenaan. Menurut penganalisis Syria, Turki sebelum ini tidak meminta sokongan dari anti pengganas pimpinan Amerika dalam pertempuran bulan lalu di Bab as-Salameh. Namun akhirnya Turki terpaksa meminta bantuan daripada Rusia. Walaupun Turki bekerjasama dengan Rusia, para analisis percaya negara itu tidak akan mengambil tindakan tanpa negara-negara barat. المنطقة ربما يسمح بالتواجد. اثنين لا يمكن للغرب Di Iraq, puluhan orang ramai melarikan diri dari rumah-rumah mereka di Bandar Raya Mosul ketika pasukan keselamatan mara dalam operasi menawan semula bandar tersebut daripada IS. Tentera Iraq memasuki tahun 2017 dengan kemenangan di daerah-daerah timur Mosul. Desakan untuk menawan semula Mosul bermula bulan Oktober 2016 dan merupakan operasi ketenteraan Iraq terbesar sejak pencerobohan diketuai Amerika pada tahun 2003. Memasuki tahun baru, peperangan di Mosul mencetuskan kekacauan dengan bangunan-bangunan rosak dan orang awam dilihat melarikan diri di jalan-jalan raya. Kerajaan Iraq menggesa penduduk Mosul untuk kekal di bandarraya itu bagi menghalang pemindahan beramai-ramai yang dianggarkan 1 juta orang dan untuk memastikan anggota IS tidak melarikan diri dalam kalangan para pelarian. Adalah jelas pemisah IS tewas dalam pertempuran yang berlaku, namun tentera Iraq berdepan bintangan yang diperlahankan lagi oleh kumpulan IS yang menggunakan manusia sebagai perisai. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace
embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Bertemu kembali, Kongres Amerika Syarikat diketuai oleh Republikan memulakan sesi baru dengan memulakan rancangan bagi menggubal agenda bakal Presiden Donald Trump mengenai pemotongan cukai, memansuhkan program Obamacare dan menghidupkan semula peraturan kewangan dan alam sekitar. Ahli Dewan Perwakilan dan Ahli Senat baru mengangkat sumpah kemarin sejak pilihan raya November lalu. Bakal Presiden Donald Trump menjelaskan hasrat beliau untuk menggubal segera cadangan yang digariskan semasa kempen beliau seperti memudahkan kod cukai, mengurangkan kadar cukai korporat dan menggantikan program insurans kesihatan yang dipanggil sebagai Obamacare. Berikutan kemenangan Tuan Trump itu dan Republikan mengekalkan majoriti dalam Senat. Republikan merasakan patut menunaikan janji mereka semasa kempen walaupun tidak bersetuju menggantikan program penjagaan kesihatan Tuan Obama itu. Berikutan kenyataan Korea Utara untuk mencapai teknologi peluru berpandu balistik, Amerika Syarikat dalam pada itu percaya negara Korea itu belum berada dalam posisi untuk mencipta senjata berkenaan. Kenyataan tersebut disuarakan oleh jurucakap Jabatan Negara Amerika, John Kirby. Berucap kepada wartawan, Tuan Kirby menjelaskan mereka percaya Korea Utara terus mengejar teknologi peluru berpandu dan nuklear, namun percaya bahawa negara itu tidak mempunyai keupayaan untuk menciptanya. Tambahnya, pentadbiran Tuan Obama juga tidak menolak bagi sebarang kemungkinan mengenai sekatan tambahan. Menurutnya lagi, Amerika akan terus menyelidiki pilihan untuk meningkatkan tekanan antarabangsa ke atas Pyongyang jika diperlukan. As far as I can go, well, we haven't ruled out the possibility of additional sanctions. In fact, in light of the most recent. Gempa bumi melanda pesisiran Fiji hari ini mencetuskan amaran tsunami tetapi tiada laporan segera mengenai korban jiwa atau kerosakan harta benda. Gempa berukuran 7.2 magnitud melanda pada pukul 9.52 pagi waktu setempat di kawasan kira-kira 220 km barat daya Nadi iaitu pusat pelancongan negara berkenaan. Pusat amaran tsunami di Pasifik mengeluarkan amaran tsunami bagi kawasan pesisiran dalam lingkungan 300 km dari pusat gempa tetapi amaran terbabit ditarik balik setengah jam kemudian. Radio New Zealand melaporkan para penduduk di Bandar Nadi iaitu sebuah bandar utama dengan keramaian penduduk 42,000 orang segera dipindahkan sejak gekaran berlaku. Ibu negara China Beijing mengeluarkan amaran tertinggi berwarna merah buat hari kedua berikutan kabus yang menyebabkan lebuh-lebuh raya ditutup di dalam dan sekitar bandaraya tersebut yang sudah pun berada di bawah amaran kabus tebal selepas beberapa minggu mengalami pencemaran udara. Biro Cuaca China memberi amaran kadar penglihatan adalah kurang daripada 50 meter di sebahagian kawasan Beijing mengakibatkan banyak lapangan terbang membatalkan penerbangan. Amaran pencemaran merupakan perkara biasa di utara China, terutama sekali semasa musim sejuk berikutan penggunaan tenaga yang tinggi seperti dalam industri arang batu. Menurut laporan Pusat Pemerhati Alam Sekitar Perbandaran Beijing, indeks kualiti udara melebihi 300 iaitu satu peringkat berbahaya yang boleh menyebabkan kesan jangka panjang dalam kesihatan. Kemarin, wilayah Hebei, kawasan paling teruk terjejas yang mengelilingi sebahagian bandar Beijing, mengarahkan semua firma-firma di Tangshan, bandaraya terbesar yang menghasilkan besi untuk ditutup. Gunung berapi Colima di Mexico terus meningkatkan aktivitinya dengan mengeluarkan gas dan debu. Gunung terbabit meledak pada pukul 7.50 pagi waktu setempat memuntahkan debu dan asap setinggi 1,500 meter dari kawah gunung dengan angin membawa debu terbabit ke tenggara negara berkenaan. Ia terletak di barat Mexico antara negeri Colima dan Jalisco
dan disifatkan sebagai paling aktif. Gunung setinggi 3,800 meter ini meningkatkan aktivitinya sejak bulan Oktober tahun lepas. Meksiko mempunyai lebih 3,000 gunung berapi tetapi hanya 14 daripadanya dianggap aktif. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya dalam Berita Dunia selepas ini. China mengumumkan usaha mengekang aktiviti komersial melibatkan perdagangan gading dan penghasilan produk gading yang bertujuan menghentikan perdagangan berkenaan menjelang hujung tahun ini. Penutupan tersebut bermakna perdagangan gading yang mengukir sejarah sudah bertapak selama 4 tahun akan berakhir. Menurut sumber, pada hujung bulan Mac nanti, semua aktiviti di 10 hingga 15 buah bengkel akan ditutup dan 50 hingga 60 petak perdagangan gading juga akan diarah ditutup menjelang 31 Mac nanti. Menurut Pentadbiran Perhutanan Negara, ketika ini 34 buah syarikat dan 143 petak didaftarkan di China. Pengharaman gading disifatkan sebagai langkah utama dalam komitmen China kepada masyarakat antarabangsa dalam melindungi hidupan liar. Pencuri di New York memecah masuk sebuah kedai barang kemas dan membawa lari barangan bernilai $6 juta. Menurut sumber polis, 3 lelaki memasuki bangunan di Street 36 Manhattan pada pukul 10 malam waktu setempat. Insiden di syarikat barang kemas Greg Ruth berlaku beberapa blok dari ratusan ribu penduduk yang berhimpun di Times Square dengan dikawal oleh beribu-ribu polis semasa sambutan Tahun Baru 2017. Rakaman kamera memperlihatkan pencuri menggunakan batang dan tukul untuk memecah masuk kedai yang terletak di tingkat 6 itu dan melarikan diri melalui tangga. Pemilik sebuah restoran Darul Aleppo yang tinggal di kemah pelarian Al-Nusairat di jalur Gaza menyediakan para penduduk Palestin cita rasa masakan Syria dengan membuka restoran yang menghidangkan masakan negara tersebut. Anas Khaterji dan keluarganya sebelum ini memiliki sebuah restoran Jar Al-Qala, tetapi apabila perang di Syria bermula pada tahun 2011, ia terpaksa ditutup. Menurut Khaterji, mereka meninggalkan Syria pada tahun 2013 dan tinggal sementara di Mesir. Mereka kemudiannya berpindah lagi ke jalur Gaza di mana dia bekerja di beberapa buah restoran sebelum membuka restoran sendiri. Di sebalik ekonomi Palestin yang meleset dan perang antara pemisah Palestin dan Israel serta sekatan sempadan yang dikenakan oleh Israel dan Mesir, para penduduk Gaza menikmati dan mensyukuri kehidupan mereka. Menurut Anas Khaterji, penduduk Gaza gemar memakan makanan Syria seperti kibeh dan keadaan itu mendorongnya membuka cawangan kedua restoran Jar Al-Qala. Khaterji tidak merancang untuk kembali semula ke Syria walaupun perang di sana tamat. Restoran Khaterji menyediakan roti sandwich shawarma dan masakan Syria yang lain. Orang tua-tua selalu berpesan, fikir sebelum buat. Kata pesanan itu ada kaitannya dengan kata-kata seorang ulama terkenal. Kita renungkan bersama petikan kata-kata mutiara ini. Seseorang mukmin yang memperhatikan akibat nescaya aman dari penyesalan. Dari ulama Luqmanul Hakim. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.